InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan oleh Allah kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita Islam. Maka marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita dengan kita membetulkan niat kita, hati kita. Sentiasa hati kita ini kita nak tundukkan, rendahkan kepada Allah. Sentiasa kita nak tunduk dan rendahkan hati kita kepada kita sebut niat yang ikhlas, niat yang ikhlas, iaitu kita ingin menjadikan seluruh hidup kita sebagai mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan lagi keberkatan majlis kita dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, membetulkan niat kita, membetulkan hati kita supaya hati kita ini bertaubat kepada Allah. Hati kita ini ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya taubat itu adalah permulaan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan itu adalah bentuk taubat. Bentuk taubat. Maknanya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul, kepada seluruh para sahabatnya yang berjuang bersama-sama dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, sehingga mereka dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama untuk memperjuangkan agama dia. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, baru-baru ini kita mendengar satu kisah, satu berita yang amat menyedihkan kita. Salah seorang sahabat kita, Syekh Ali Jabir rahimahullah, telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada pendakwah yang tidak asing lagi di Malaysia dan di Indonesia, yang banyak menyampaikan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang asas di dalam amalan-amalan kehidupan. Dan beliau sebenarnya telah pun mendapat beberapa percubaan untuk membunuh beliau sebelum ini, dan antara yang terakhir apabila beliau telah diserang ketika sedang berceramah. Berceramah diserang dengan pisau, tapi Allah izin tidak sampai, dia dapat elak. Dan pada kali ini beliau telah masuk ke dalam hospital akibat daripada yang digambarkan sistem pernafasannya. Jadi kita doakanlah supaya mudah-mudahan Allah menerima seluruh daripada amalan-amalan beliau, dan masukkan dia dalam kelompok orang-orang yang
beruntung di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Bagi kita yang di dunia ni yang masih lagi tinggal, maka sisa-sisa umur kita ni janganlah kita sia-siakan. Kerana setiap apa yang ada pada kita ini dia tidak akan kembali lagi. Maknanya kalau hari ini kita dah terlepas, maka dia tak akan dapat dah. Tak akan dapat patah balik. Kalau hari ini kita tidak meningkat, tak meningkatlah kita. Kan? Besok meningkat, besok bokir lain. Ya? Jadi sebab itulah setiap saat berlalu, setiap jam berlalu, setiap hari berlalu, setiap minggu berlalu adalah merupakan tanda bahawa kita semakin hampir dengan saat untuk kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anytime. Mungkin ini kuliah terakhir, mungkin hari ini terakhir. Kita tak tahu. Dan sesungguhnya sentiasalah kita dalam keadaan membersihkan diri kita, bertaubat kepada Allah. Kita berazam untuk mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita berazam untuk maksimalkan usaha kita. Jangan kita main-main. Bagi mereka yang berada dalam majlis-majlis seperti ini tetapi ada niat-niat yang lain. Kalau kita ada niat-niat yang lain, mungkin niat-niat yang tidak baik, mungkin niat-niat untuk memantau, mencari, melihat perkara-perkara yang bersangkut dengan Islam ini, maka kita betulkanlah niat-niat kita, supaya niat kita itu bersih. Kerana sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita tak boleh lari. Sebab tu kena baiki diri kita ni, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian berkenaan dengan satu tajuk, bilakah seseorang itu menjadi jahat. Jadi kita bukan nak tengok siapa jahat, siapa baik. Bila kita sebut tajuk bilakah seseorang itu menjadi jahat, maka kita nak melihat diri kita sendiri. Bila masakah kita ini menjadi jahat di dalam tarbiyah, di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita nak tengok, supaya mudah-mudahan bila kita faham akan hal ini, kita tidak tertipu dengan diri kita. Sebab ramai orang rasa, sangka dia baik, tetapi rupanya dia tidak baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan dapat memberikan suatu kekuatan pada kita. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qila li Aisyah radhiyallahu anha mata yakunu rajulul musiyah, mata yakunu rajulul musiyah ataupun musyiyah. Ditanyakan orang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, mata, bilakah seseorang itu akan menjadi orang yang berbuat jahat. Buat jahat. Siapa dia orang yang akan menjadi orang yang buat jahat? Qalat, maka berkatalah dia, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, idza zanna annahu muhsin. Idza zanna annahu muhsin. Maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Iza zanna annahu muhsin. Apabila seseorang itu menyangka dirinya telah baik. Bila kita rasa diri kita baik, atau kita dah okey dah, amalan kita dah banyak, ilmu kita dah cukup, apabila kita merasakan bahawa kita ni dah cukup dah baik dah okey dah, kita ni lebih baik daripada orang lain, lagi teruklah. Kita lebih baik daripada orang tu lain ni, lagi teruk. Kita rasa diri kita baik je. Maka itulah ketika mana dia menjadi orang yang jahat. Maka orang yang menyangka dirinya baik, dialah yang jahat sebenarnya. Maksudnya kita beribadah sehebat mana pun, kita buat apa pun, baiki amalan kita sebanyak mana pun, dan bila kita rasa kita okey je, kita dah baik je, maka itu akan merosakkan hidayah, ibadah tadi. Bila kita buat ibadah, kita rasa ibadah tu dah okey dah, tidak ada kesilapan, tidak ada kesalahan, ibadah tu dah perfect, ibadah dah penuh dengan keredaan Allah, kita rasa kita dah okey dah, maka akan perkara merasa bahawa ibadah kita tu telah sempurna,
maka itulah yang akan merosakkan ibadah kita. Merosakkan ibadah kita. Ya, sebab itulah bagaimana dalam kehidupan kita ini kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala paling tak suka sekali. Paling dia tak suka sekali ialah kan kita mensyirikkan Allah. Paling Allah benci. Paling Allah tak suka ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah apabila kita merasakan bahawa kita ni dah perfect, dah sempurna, maka itu seolah-olahnya kita merasakan diri kita ni seperti Tuhan yang sempurna, yang maha sempurna. Sebab tu kita mesti ada perasaan rendah diri dengan Allah. Itu sekurang-kurangnya. Bagi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai satu amalan yang disekutukan, Allah juga tidak menyukai, tidak suka, benci kepada hati, jiwa yang disekutukan. Jadi kalau amalan kita tidak disukai Allah kalau dia disekutukan daripada Allah, hati juga begitu. Amal ibadah yang disekutukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati yang disekutukan itu tidak berharap, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti tolak. La yuqbalu alaih. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, macam mana yang kita dah bincangkan yang lepas, apabila kita berada dalam kebaikan, kita nak merasakan bahawa kebaikan itu daripada Allah. Ini tawaduk kita, rendah diri kita. Dan itulah hakikat hamba. Hakikat hamba bahawa segala itu daripada Allah. Maka apabila kita rasa kita dah baik, kita rasa kita dah sempurna, maka itu maknanya kita ujub. Itu maknanya sifat ujub. Kita rasa diri kita dah baik, dah okey dah. Diri kita dah okey dah. Tidak ada benda lain lagi lah yang nak kita perbaiki. Kita dah okey dah. Maka itu ujub sebenarnya. Dan amalan yang bersama dengan ujub ini ialah amalan yang mempersekutukan Allah. Amalan yang bersama dengan ujub ialah amalan yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan yang mempersekutukan Allah ini tidak diterima. La yuqbalu alaih. Allah tak akan terima. Allah tidak akan terima. Dan amalan-amalan ini yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dibawa amal ini oleh malaikat, bila amal ini dibawa naik contohnya oleh malaikat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolak amalan ini, dan Allah tidak akan pandang pun amalan yang ada persekutu. Allah tidak terima. Allah tidak ganjarkan, tidak memberi faedah, tidak ada keuntungan, tidak ada erti dalam timbangan akhirat. Tidak ada erti dalam timbangan akhirat. Jadi bila kita rasa diri kita baik, nombor satu, bila kita rasa diri kita ni baik, maka nombor satu, kita telah ada sifat ujub. Ujub. Itu bahaya. Kenapa ujub? Kita rasa kita beramal, kita punya. Kitalah yang pandai, kitalah yang sihat, kuat, kita yang semua kitalah. Ananiyah dia panggil, keakuan. Jadi ini satu sifat yang sebenarnya dalam tarbiyah kita nak kena perhatikan. Kita sentiasa merasakan bahawa kita ini hamba Allah. Hamba Allah maknanya segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan tu kita buat, amalan yang kita buat itulah amalan yang diizinkan oleh Allah. Ini maknanya orang yang beramal dan mengenal Allah. Kalau kita beramal dan kita tak kenal Allah, kita ingat kitalah yang pandai, kitalah yang kuat sembahyang, kita ialah khusyuk, sedangkan nak solat tu pun Allah yang memberikan kekuatan pada kita, Allah yang izinkan pada kita, Allah yang bagi rezeki kepada kita. Jadi sebab itulah bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, ketika manakah seseorang itu akan menjadi jahat? Bila masa dia menjadi jahat? Bila dia menjadi jahat, bila dia terputus dengan Allah, dia rasa diri dia dah baik. Dia rasa diri dia dah baik dah. Diri dia baik. Dia baik. Sedangkan makhluk ini sentiasa memerlukan pertolongan Allah. Sentiasa perlukan peningkatan. Sentiasa memerlukan, kita kata, suatu bentuk pertolongan daripada Allah. Perlindungan daripada Allah. Jadi, bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal. Dia bukan beramal sebab dia nak dapat pahala, sebab dia kita kata nak dapat sesuatu dunia ni kan. Dia beramal sebab Allah perintah beramal, dia nak dapat redha Allah, menjunjung perintah Allah, dan kerana dia nak mendapat redha Allah.
Jadi malam-malam dia beramal sampai bengkak-bengkak kaki dia solat. Solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kan, maknanya solat dah sakit pun solat lagi. Kaki dah sakit tapi masih solat. Dia dah sebut kat sini, walaupun Nabi SAW orang yang diredai oleh Allah, orang yang dah pasti masuk syurga, biiznillah. Kan, maknanya Rasulullah SAW ni orang yang terbaik, kan, tapi masih lagi beramal, masih lagi bersusah payah, bangun malam, sembahyang malam, kan, semampu yang dia boleh, semampu yang baginda sallallahu alaihi wasallam boleh, kan. Of course lah lebih mampu daripada kita, kan. Jadi dia sebut sini, bila dia tanya kenapa kamu solat sampai bengkak-bengkak kaki, sebab aku syukur pada Allah. Allah bagi macam-macam, bagi nikmat, aku syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, supaya, kan, dapat menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Aku ni hamba Allah, aku syukur pada dia. Jadi kita hari ni pun begitu juga. Apabila kita bersembahyang, kita buat sesuatu tu sebagai lambang tanda syukur dan kasih dan sayang kita kepada Allah. Kita pun buat, dan apa yang kita buat untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita, dan seterusnya sentiasa dalam keadaan menuju kepada Allah untuk dapat redha Allah. Di sinilah kita lihat, sekiranya ada dalam hati mereka yang duduk dalam tarbiyah, ada dalam hati mereka yang duduk dalam perjalanan menuju kepada Allah, orang yang salikin, orang yang mencari kebenaran, para murid, dan orang yang duduk dalam tarbiyah itu ada dalam perasaan dia dah rasa dia dah cukup dah, sembahyang aku dah okey dah. Tak perlu nak meningkatkan diri lagi, tak perlu nak melaksana lagi, memperkuatkan lagi, memperbaiki lagi, islah, maka pada ketika itu dia telah menjadi orang jahat. Ini penting tuan-tuan, sebab bila kita nak pastikan kita boleh istiqamah, kita jangan bergantung dengan amalan kita. Kita bergantung dengan amalan kita, maka kita habis. Ini orang yang bergantung dengan amalan. Dia kena bergantung dengan Allah, dengan redha Allah, kita hajat kepada redha Allah, dengan kasih sayang Allah. Orang yang bergantung dengan perlindungan daripada Allah, kita sentiasa merendah diri. Jadi syarat pertama dalam tarbiyah itu ialah untuk kita latih diri kita merendah diri, dan kita sentiasa merasakan diri kita ini serba kekurangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima segala amalan-amalan kita. Tidak akan memberi ganjaran, tidak akan berfaedah, tidak ada keuntungan, tidak ada erti di akhirat nanti. Amalan-amalan yang dilakukannya tidak ada kebersihan dalam niat-niat tadi. Tidak ada kebersihan di dalam perasaan dia tadi. Kita kena bersihkan. Kita kena latih, bersihkan lagi. Dan Allah SWT tidak menerima amalan-amalan yang dimasuki oleh 3 jenis penyakit. 3 jenis penyakit Allah tak akan terima. Yang pertama, riak. Yang pertama, riak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima yang pertama amalan yang ada riak. Apa maksud riak? Riak itu maknanya ialah apabila dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, kita menghendaki selain daripada Allah dengan amal ibadah. Kita beramal, kita melakukan sesuatu, kita melakukan kehidupan kita ni, tapi hati kita, fikiran kita menghendaki selain daripada Allah. Ada benda lain yang kita nak selain daripada Allah. Maknanya kerana lain daripada Allah. Maknanya nak tunjukkan pada manusia. Pasti Allah tidak akan terima, kerana Allah tahu ibadah itu bukan dituju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tak akan terima bila kita ibadah supaya nak ditunjukkan pada manusia, nak dapat nilai manusia, supaya orang cakap kita ni baik, supaya orang cakap kita ni hebat, supaya orang cakap kita ni terror, supaya orang cakap kita ni kaki ibadah, orang alim, hati kita. Jadi hati kita ni tidak menghadap Allah. Hati kita itu menghadap manusia. Walaupun kita menghadap kiblat, solat, tapi hati kita menghadap manusia. Tengok manusia kiri kanan kita, siapa yang nak puji kita, siapa yang nak cakap pada kita, siapa yang nak bagi sesuatu pada kita. Kita berkehendaki nilai, berhajatkan sesuatu selain daripada Allah, menghajatkan sesuatu selain daripada Allah, maka Allah tidak akan terima ibadah yang dituju bukan pada Allah. Sama ada riak itu 100%, sama ada 100% kita buat kerana manusia, semata-mata, bukan kerana Allah, ataupun riak itu bercampur-campur. Kerana Allah,
dan kena juga kerana manusia. Kerana Allah, kerana manusia. Bercampur-campur pun Allah tak terima juga. Ada kerana Allah, ada kerana makhluk 100% riaknya, kerana nak tunjuk pada orang, atau bercampur-campur. Kerana Allah punya, kerana makhluk punya. Maka dua-dua ni Allah tidak terima. Allah tak terima. Sedekah contohnya ada dua dorongan. Satu kerana menjunjung perintah Allah. Kita bersedekah satu supaya kita dapat menjunjung perintah Allah. Allah perintah kita sedekah. Dan satu lagi supaya orang puji kita. Supaya orang puji kita. Orang cakap, bagus dia. Bagus dia, baik dia. So, suka sedekah. Suka dia sedekah. Maka ini dikata, ini maknanya mempersekutukan Allah. Mana amal ini, la yaqbal. Ya laqbalullah. Allah tak terima. Allah tak terima. Solat. Solat pun sama juga. Kita solat kerana Allah. Nak menjunjung perintah Allah. Tetapi pada masa yang sama, kita nak dapat juga orang lain puji kita. Kita rasa kita solat supaya orang puji kita. Supaya orang kata kita ni orang yang sembahyang. Kita ni orang baik. Contohnya. Kita nak orang lain puji kita. Maka ini juga adalah merupakan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu hadis qudsi, sesiapa yang beramal satu amalan yang dia menyekutukan, bersertaku pada amalan itu dengan yang lain. Siapa yang beramal dengan satu amalan dan dia mempersekutukan, dia menyamakan bersertaku itu kerana aku tadi, matlamat tadi, dengan amalan tadi, dengan yang lain, dengan sesuatu yang lain, maka amalan itu adalah untuk yang disekutukan. Allah Maha Kaya. Allah tak perlukan amalan yang Allah tak perlukan amalan-amalan yang bercampur-campur dengan kerana lain. Maka Allah bagi. Engkau nak siapa? Nak supaya mak mertua, pak mertua kata engkau soleh, engkau salat. Nak supaya kawan-kawan kata engkau baik. Nak kata supaya orang kata engkau hebat. Maka Allah tak terima yang itu. Allah bagi, tak apalah, bagi kat orang, bagi kat mak mertua, bagi kat pak mertua, bagi kat orang lain. Allah tak terima. Dan aku berlepas padanya. Allah tidak mahu, tak pandang pun. Sebab itulah di sini, dalam hal ini kita melihat bagaimana perdebatan berlaku kepada ulama-ulama sufi. Perdebatan berlaku pada ulama-ulama sufi tentang orang yang melakukan sesuatu untuk mendapat duniawi ataupun mendapat akhirat. Mendapat akhirat. Seperti mengharapkan syurga. Mengharapkan syurga. Buat sesuatu kerana nak syurga. Bukan kerana Allah, kerana nak syurga. Maka sebahagian daripada ulama-ulama yang menghalusi dari sudut yang sufi lah, yang menghalusi niat tadi, dia kata pada pandangan mereka tak terima, Allah tak terima. Pada pandangan mereka lah. Kerana ikhlasnya itu tidak ada. Bercampur, tidak murni. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia yang ibadahnya dipersekutukan, pergilah kamu pada ibadah yang diperlihatkan di dunia. Tengoklah adakah kamu mendapati di sisi mereka itu balasan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, kalau yang pertama sekali, kalau ibadah kerana dunia, maka kata Rasul, pergilah kamu tengok dunia itu boleh bagi balasan tak. Jadi riak. Dan kemudian yang kedua tadi kerana akhirat. Dari akhirat ni ada yang berdebat. Berdebat tentang syurga. Boleh tak beribadat supaya masuk syurga? Beribadat supaya tak mahu neraka. Setengah-setengah sufi kata, ahli-ahli sufi kata tak boleh, nak kena ikhlas juga. Maknanya kena proses ikhlas. Walaupun dibenarkan dari kaedah syariatnya dia membenarkan. Syariat membenarkan. Sebabnya nak belajar, kerana kita boleh minta syurga. Jadi syurga ni benda yang ghaib. Benda yang ghaib. Benda yang ghaib ni ialah benda yang termasuk dengan iman. Perkara yang imaniat. Imaniat ni tidak akan ada melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada setengah ulama syariat membenarkan. Tetapi bagi ulama-ulama yang nak memperdalami hakikat kebersihan niat tadi, ikhlas, maka dia kata tak boleh. Sembahyang kerana syurga tak boleh. Sembahyang kerana Allah. Minta syurga tak apa. Mintalah syurga, tapi jangan kerana syurga. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak masukkan syurga kita, maka adakah kita sembahyang?
Kalau Allah SWT tidak jadikan syurga, adakah kita sembahyang? Tak ada syurga, tak ada. Kita sembahyang tak? Jadi maknanya nak sebut kat sini tidak pure, tidak ikhlas, tidak sebenar-benar sempurna. Jadi kerana Allah itu sebenarnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan syurga itu kita minta tak apa. Maka ini sebahagian daripada ulama-ulama sufi, tasawuf, ulama-ulama sufi nak sebut yang memerhatikan hati, yang mengkaji tentang hati. Riak bukan hanya ibadah ditolak. Kalau kita riak dalam ibadah, bukan saja ibadah ditolak. Ni kena ingat ni tuan-tuan, puan-puan. Ni bila kita duduk dalam pengisian tarbiyah untuk akhir zaman ni, terutamanya kita kena rasa riak ini bukan hanya ibadah itu ditolak. Lebih lagi kita akan diseksa. Maknanya bukan saja sembahyang dengan riak tu Allah tolak ibadah tu, tetapi Allah seksa pula. Kenapa? Kerana kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun awwalun. Ini golongan, 3 golongan awwalun, golongan yang awal, yang paling awal dihisap. 3 golongan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana neraka jahanam itu dinyalakan buat mereka. Jadi 3 orang yang pertama sekali dihisap. Kenapa dia dihisap yang pertama? Kerana dia beramal. Kerana dia beramal. Orang yang beramal, beribadah, maknanya orang yang Allah utamakan. Datang sini hisap dulu. Banding dengan orang yang kafir, yang lain-lain yang tak, dia lambat sikit, maknanya dia ke belakang lagi lah. Dia di belakang kan, tak prioriti pun. Orang kafir tak prioriti, orang bukan Islam tak prioriti, orang yang memusuhi Islam tidak prioriti, Allah tak pandang. Yang mula-mula sekali orang beramal. Maka salasatun awwalun. 3 golongan yang awal yang akan dinyalakan jahanam dengan mereka. Neraka jahanam dinyalakan pertama dengan mereka. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan kerana Allah. Orang yang baca Quran bukan kerana Allah. Maka dia tanya kepadanya, wahai fulan, aku telah memberikan nikmat pada engkau sekian. Allah akan hitung nikmat kita. Semua nikmat ni Allah akan hitung. Allah hisap. Maka apakah kau gunakan nikmat itu? Nikmat rumah kamu, nikmat harta kamu, nikmat anak-anak kamu, lagi banyak nikmat, lagi banyak Allah hisap. Maka apakah kamu guna dengan nikmat itu, kamu buat apa? Maka dia menjawab, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran, aku telah mengajar Quran. Dan kerana-Mu, ya Allah. Maka Allah menyatakan, bohong. Bukan kerana aku. Engkau membaca Quran, mengajar Quran, supaya engkau disebut-sebut oleh manusia yang engkau ni pandai Quran, dan sedap baca Quran, dan engkau ni orang yang hebat dengan Quran. Supaya orang sebut, hatinya nak menunjuk-nunjuk supaya orang sebut. Maka orang telah pun sebut, hari ini tidak ada balasan pada engkau, pada Quran yang kau baca. Maka malaikat memerintahkan dia, ditarik dengan mukanya ke bawah. Muka ke bawah, kaki ke atas. Ditarik, mukanya kena ke tanah. Ditarik, dan kemudian dicampakkan ke dalam Jahannam. Dicampakkan ke dalam Jahannam. Yang kedua, orang-orang yang berani, yang berperang, niat kerana menampakkan keberaniannya, ahlinya, kerana kehormatan dan kedudukan kaumnya. Yang kedua ialah orang yang berjihad. Maka ditanya kepada oleh Allah, aku telah memberikan sekian nikmat, maka apa kamu buat? Maka dia kata, ya Allah, aku telah menggunakan untuk jihad fi sabilillah. Aku berperang, berjihad, berperang sehingga aku mati syahid kerana-Mu, ya Allah. Maka Allah kata, kazib, kau bohong. Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berperang, berjihad, berjuang tadi supaya orang sebut engkau berani, engkau hebat, engkau ada ilmu. Engkau berperang supaya menampakkan engkau ni seorang yang dihormati, yang ada kedudukan. Maka pada hari ini tidak ada balasan pada engkau. Engkau telah dapat. Orang lain dah sebut dah pun. Maka dia tarik muka ke bawah. Ini orang yang berjuang, berjihad, tapi dengan riak. Dengan riak. Yang ketiga, orang yang kerjanya bersedekah. Orang yang bersedekah, infak, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka telah dipuji oleh manusia. Dermawan, orang yang dermawan.
maka pada akhir di akhirat nanti Allah tarik dengan kaki dia muka ke bawah. Di sinilah kita lihat bagaimana amal yang disekutukan, amal tetapi disekutukan. Dalam amalan kita tu tidak halus, kita tidak menghalusi niat kita. Kita masukkan dengan riak. Kita masukkan dengan riak. Maka apabila kita memperbaiki amalannya, tasannuh, kita memperbaiki amalan tadi kerana kita nak melihat makhluk melihat kita ni orang yang baik amal. Jadi bila kita berdepan dengan makhluk, amalan kita baik, hebat. Memperbaiki lagi amalan. Kalau sembahyang tu panjang bacaan dia, panjang rakaat dia. Kalau biasa-biasa seorang-seorang tak ada. Dia memperbaiki amalan untuk manusia. Ini contoh orang-orang riak sebenarnya. Orang yang riak. Jadi inilah perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik, amalan yang kedua yang digambarkan sebagai tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah disebut sebagai ujub. Ujub. Saya dah sebut tadi ujub. Saya dah sebut tadi. Di mana ujub ini kita memperlihatkan diri kita, menyandarkan amalan itu pada diri kita. Jadi ujub ni maknanya apa? Ujub ni maknanya bila kita beramal, bila kita melaksanakan amalan tadi, kita melihat amalan itu kita sandarkan pada diri kita. Kita sandarkan amal tu pada diri kita. Maksudnya kitalah yang pandai, kitalah yang hebat, kitalah yang kuat. Kita melihat pada diri kita amal tersebut, melihat pada kelebihan kita. Kita ni ada kelebihan. Kita ni ada kebaikan. Jadi di sinilah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam surah An-Najm ayat 32. An fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang lebih mengetahui siapakah yang lebih bersih, lebih baik daripada kamu. Orang-orang yang bertakwa. Yang sebut kat sini, adakah kamu menyangka kamu ni baik sedangkan Allah yang lebih tahu siapa yang baik. Jadi sebenarnya amalan yang digambarkan di sini ialah amalan ujub, iaitu jangan kamu mengiktikadkan diri kamu itu baik dan kemudian kamu beramal dengan rasa baik, maka Allah tak izinkan. Jadi kalau kita beramal dengan kita mengiktikadkan diri kita ini bahawa kita ni baik, jadi ayat tadi itu menggambarkan kepada kita, janganlah kamu menyatakan fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu menyatakan kamu ni bersih, kamu ni baik. Huwa a'lamu bimanittaqa, sesungguhnya dialah yang tahu siapa yang bertakwa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi kita pula kita kata kita baik. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, mendidik kita, jangan kamu mengiktikadkan, kamu berpegang, meyakini bahawa diri kamu baik. Jangan kata kamu baik dan kamu beramal dengan perasaan baik, merasa kamu baik. Maka Allah SWT tidak mengizinkan. Allah SWT tidak mengizinkan. Sebab itulah apabila ditanya kepada Aisyah tadi, perkataan Aisyah tadi, masa bilakah orang itu menjadi jahat? Ketika mana orang itu akan menjadi jahat walaupun dia beramal? Contohnya, walaupun kita duduk dalam tarbiyah, tapi ketika mana dia menjadi jahat? Apabila dia merasa dirinya baik. Bila dia rasa diri dia baik, maka tu dia dah jahat dah. Kenapa? Sebab dia rasa diri dia baik. Allah SWT yang maha mengetahui siapa yang baik. Adakah kita rasa kita ahli syurga? Jangan. Jangan kita rasa kita ahli syurga. Kita tak tahu. Jadi bila seseorang itu jadi jahat adalah apabila dalam hatinya merasakan dirinya baik, maka itu akan merosakkan ibadah dia. Dia akan merosakkan ibadah dia.
Jadi riak akan merosakkan amalan. Dan riak akan merosakkan amalan 100% ditolak riak tadi. Sedangkan yang kedua, tasannuh, saya sebut tadi. Tasannuh ini, maknanya apa? Tasannuh ini kita memperbaiki amalan kita di hadapan makhluk. Depan makhluk kita baiki amalan kita. Kita baiki lagi hebat kita sembahyang, lagi hebat kita cakap kita. Tapi sebenarnya sebaliknya tak ada kan. Tasannuh dan yang ketiga ujub. Ada tiga. Satu riak, tasannuh dan ujub. Jadi tiga ini, riak akan merosakkan pokok amal. 100% ditolak. Riak akan ditolak dan diseksa. Sedangkan tasannuh dan juga ujub akan mencederakan amal pada kesempurnaan. Jadi tasannuh memperbaiki amalan ni, amal tu tidak ditolak, tapi dia akan mencederakan, merosakkan amal. Dan ujub juga pun sama. Menurut Imam Al-Ghazali, ujub itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun secara sama ada secara mutlak ataupun secara tidak sempurna. Bila ada tiga-tiga ni, bila ada tiga-tiga, riak, tasannuh dan ujub, Allah tak terima terus. Mutlak Allah tak terima. Dan sekiranya sekadar ujub, sekadar rasa diri ni baik, rasa gitu kan, rasa diri baik, tapi dia tak tengok orang lain, dia rasa je diri baik kan. Maka Imam Ghazali kata apa? Menghilangkan lipat ganda amal. Menghilangkan amalan tu ganjaran amal, menghilangkan ganjaran amal. Adapun yang hatinya dipersekutukan, maka itulah hati yang akan masuk kepada hubbud dunia. Hati yang tidak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ada sifat-sifat ini, maka hati itu akan bersifat sebagai hubbud dunia. Dia akan menghadap manusia, menghadap dunia, kepentingan-kepentingan dunia, maka dia tidak akan dapat bertawajuh dengan Allah. Dia tidak dapat menghadap Allah. Hubbud dunia tidak akan membawa khusyuk. Kerana khusyuk ialah buah kepada zuhud. Jadi orang yang hubbud dunia ini, walaupun dia belajar tentang khusyuk, kita dah buat tajuk khusyuk, kita dah buat dah yang lepas kan. Walaupun dia telah buat tajuk khusyuk, dia dah belajar tentang khusyuk, tetapi kalau ada hubbud dunia ini, dia tidak boleh nak membawa kepada khusyuk. Kerana khusyuk itu adalah buah kepada zuhud. Buah kepada zuhud. Kalau kita menyekat dunia, kalau kita menyekat dunia, maka kita melihat dia akan membuahkan khusyuk. Maksudnya kalau kita menyekat dunia, dia akan membuahkan khusyuk. Dan khusyuk ini sebenarnya lahir dalam hati seseorang itu, dengan menyebabkan seseorang itu boleh mendapat sesuatu yang kita kata solat yang bermanfaat tadi. Jadi maknanya dia kata khusyuk ini bukanlah sekadar belajar. Jadi nak belajar khusyuk ni, dia bukan kita boleh dapat dengan belajar, semata-mata belajar tahu gitu kan. Kerana belajar tidak akan menjamin untuk dapat. Sedang kerana khusyuk itu adalah merupakan lahir daripada hati yang telah terputus daripada dunia. Jadi khusyuk itu adalah merupakan sesuatu yang lahir daripada sifat hati tadi, yang tak berhajat kepada manusia, tak berhajat kepada balasan, penilaian. Dia bukan benda teori, dia hati, dia amalan hati. Jadi oleh sebab itu, untuk kita dapat khusyuk di dalam solat, maka kita nak melahirkan zuhud di dalam amalan hati kita. Dan untuk mendapatkan amalan hati itu, maka kita hendaklah membuang hubbud dunia, membuang cinta pada dunia. Selagi kita ada cinta dunia, selagi itulah tak boleh nak khusyuk. Selagi itulah tak boleh nak menghadirkan hati. Menghadirkan hati pun susah. Tetapi apabila zuhud itu telah ada, amalan hati zuhud itu telah ada, maka automatik insya-Allah dia akan dapat khusyuk. Dia akan dapat khusyuk. Kerana selagi hati kita dipersekutukan dengan hubbud dunia, tidak ada zuhud, tidak ada ikhlas, tidak ada khusyuk. Kalau hati kita ni masih lagi kita sekutukan dengan dunia tadi, kita masih lagi hajat dunia tadi, hati kita ni nak dunia, maka tidak akan lahirlah zuhud, ikhlas dan tidak akan khusyuk. Maka kita akan tenang juga, tetapi selain daripada Allah. Kita akan tenteram bila dapat duit, rasa tenang sikit. Ada duit banyak dalam bank. Bank ada berapa? Ada 100 juta. Kita kata cukup lah, okey lah, boleh hidup lah. Tengok duit ada tinggal RM1 je. Duit dalam bank ada tinggal RM10 je. Kita kata tak boleh ni, tak boleh. Kita rasa resah gelisah.
Tak boleh sebab kita masih lagi ada cinta pada dunia. Hubbud dunia. Jadi kita tidak tenteram. Kita tidak tenteram. Kalau tenteram pun selain daripada Allah. Ini pada orang yang ada hatinya itu ada hubbud dunia. Tetapi kalau hati seseorang itu beriman dengan Allah, yakin dengan Allah, maka hati itu akan tenteram dengan Allah. Hati itu akan tenteram bersama Allah. Susah kan? Susah ni nak tenteram bersama Allah ni susah. Sebab tu kita kena latih diri kita dengan amalan yang telah kita sebut sebelum ini, kan? Zikir, fikir dan sebagainya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil zikrillah. Orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Jadi apabila mengingati Allah, hati mesti tenteram dengan Allah. Sepatutnya begitulah, kan? Tetapi apabila hati kita tenteram dengan pangkat, bila hati kita ni rasa tenang dengan pangkat, baru dapat pangkat rasa, bestnya, kan? Tenteram dengan pangkat. Hati kita menghadap pangkat, hati kita menghadap kepada pangkat, kepada harta, kepada keluarga. Jadi hati kita tidak akan tenteram, kan? Tidak akan tenteram dengan Allah. Dia tenteram selain daripada Allah. Itulah hati yang dipersekutukan juga. Itulah hati yang dipersekutukan. Hati yang telah mempersekutukan Allah. Wa iyazbillah min zalik. Jadi apabila hati kita ni, kan, kita tenteram, kita tenang dengan duit, tenang dengan harta, tenang dengan rumah, tenang dengan tanah kita, kekayaan kita, tenang dengan dunia, maka itulah hati yang hubbud dunia. Dan hati yang hubbud dunia ini adalah hati yang tidak akan ikhlas. Tak boleh nak ikhlas. Hati yang akan mempersulitkan ikhlas. Kerana dia berpegang, bersandar kepada selain Allah. Berpegang, bersandar kepada selain Allah. Tidak akan rasa kekuatan, tidak rasa kuat. Bagi seorang mukmin, dia tidak akan rasa kuat, dia tidak akan rasa hebat, dia tidak akan rasa tenang, melainkan dengan Allah, seorang mukmin. Tetapi apabila kita bersandar hati kita kepada makhluk, hati kita masih berharap pada makhluk. Gaji berharap pada, bukanlah kita kata kita tak nak gaji tu, tak nak pangkat, buang, bukan. Tapi nak sebut hati kita ni berharap pada pangkat, berharap pada gaji, berharap pada harta, maka sulit untuk ikhlas, payah nak ikhlas. Payah nak ikhlas. Sebab kita masih lagi berharap kepada selain daripada Allah. Allah tidak suka amal yang dipersekutukan. Dan hati yang mempersekutukan, yang dipersekutukan tadi, maka amalnya tidak akan diterima. Kerana amal dia tidak menghadap kepada Allah. Allah tidak suka kita menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak suka kita menjadi hamba selain daripada Allah. Ini kita nak bersih. Ini maksud tarbiyah tadi. Ini maksud kita nak membersihkan diri kita. Maknanya kita nak melihat, kita mula dengan macam mana tadi? Kita bermula dengan kita tidak mahu memandang nilai manusia. Tidak ada sifat riak. Riak ni maknanya apa? Kita buat sesuatu nak tunjuk kat orang. Buat sesuatu nak mengharapkan nilaian orang. Pandangan orang, kata-kata orang. Apa orang kata kat kita, apa orang nilai kat kita. Nanti orang cakap apa, nanti orang cakap apa. Bukan Allah yang kita utamakan. Jadi bermula daripada riak tadi tu, dia akan berkembang. Jadi sebab tu kita kena putuskan. Bila kita beramal, kita kena putuskan daripada nilaian manusia. Bila kita buat sesuatu, kita kena putuskan. Itu latihan dia. Maknanya kita hanya kerana Allah saja. Lepas tu mulalah kita buat segala yang kita lakukan kerana Allah, bersandar pada Allah. Termasuklah dengan kita memperbaiki amalan, tasannuh. Kita memperbaiki amalan-amalan di depan manusia kerana mendapat nilai manusia. Depan manusia kita buat elok-elok. Belakang manusia, cincai-cincai je. Sembahyang pun cincai-cincai. Quran pun cincai-cincai. Depan manusia, hebat dia baca, berlagu-lagu, bertaranum. Allah tidak suka kita menjadi hamba selain daripada Allah. Kerana menjadi hamba selain daripada Allah itu, maka selain Allah itu akan menyusahkan, akan menghina, akan mencelakakan, malahan membinasakan kita. Oleh itu menjadi hamba selain Allah itu akan membinasakan kita, akan mencelakakan kita, akan menghancurkan kita. Jadi menjadi hamba selain daripada Allah. Allah hanya nak kita mentauhidkan dia sahaja. Maka Allah SWT menciptakan dunia.
Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia dan berfirman. Ini dalam hadis kursi. Kan? Ya dunia, ukhduni man khadamani. Wahai dunia. Bila Allah jadikan dunia, Allah berfirman. Allah berfirman kepada dunia. Ini hadis kursi. Wahai dunia, engkau jadilah hamba kepada orang yang menjadi hamba kepadaku. Maka jadilah hamba Allah, maka dunia itu akan menjadi hamba kamu. Jadi apabila kita menjadi hamba Allah, dunia akan jadi hamba kita. Dunia akan jadi hamba kita. Tapi kita bila jadi hamba dunia, kita akan hina selama-lamanya menjadi hamba dunia. Wahai dunia, janganlah kamu berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Maknanya dunia ni, kan? Jangan kamu berkhadam. Bila orang menyembah kamu, bila orang jadikan dunia sebagai Tuhan tadi, dunia tak akan jadi sebagai khadam dia. Kita ingat, bila kita cari dunia, bila kita sanjung dunia, bila kita puji dunia, bila kita kita kata menjadikan cita-cita kita dunia, ataupun mungkin mempertuhankan dunia, kita ingat dunia akan bagi kita hartanya, akan bagi kita kesenangan dia, akan bagi kita apa yang kita nak. Kita mencari dunia, mencari dunia, mencari dunia. Allah dah perintah kepada dunia, jangan kamu jadi khadam kepada orang yang menjadikan kamu sebagai Tuhan. Jadi Allah dah cakap dengan dunia, dan dunia takkan bagilah. Dunia pun hamba Allah juga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yaqulu ibn Adam, mali mali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka ya ibn Adam min maliki illa. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Mali, mali. Wa hal laka ya ibn Adam min maliki, malika. Tetapi Rasul bersabda, wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Apakah benar engkau memiliki harta? Ma akalta fa'afnaita. Bukankah apa yang kamu makan akan hancur? Manusia kata, hartaku, hartaku, hartaku. Kan? Rasulullah pun bersabda, apakah kamu benar-benar memiliki harta? Kamu betul ke ada harta? Bukankah makanan yang kamu suka tu kamu makan akan lenyap? Bukankah pakaian yang kamu pakai? Au labista fa ablaita. Bukankah pakaian yang kamu pakai itu akan menjadi buruk, akan menjadi hancur juga, usang, buruk? Bukankah yang engkau sedekahkan au saddaqat fa amdadaita? Bukankah yang akan engkau sedekahkan itu akan berlalu begitu sahaja? Dalam hadis yang lain, bukanlah harta itu melainkan tiga. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim juga, bukanlah harta itu melainkan tiga. Tiga harta. Yang ia makan dan akan hancur. Yang dia pakai pakaian yang dikenakan yang akan menjadi buruk, usang, lusuh. Dan harta yang disedekahkan itulah yang dikumpulkan, yang dia tidak tinggalkan, akan diberikan kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Jadi yang pertama, makanan. Kata Nabi SAW, makanan, kan, makanan ni kita ingat kita punya, makan habis jadi taik, kan, jadi usang, jadi taik, jadi hancur. Yang kedua, pakaian. Pakaian kita rasa hebat, kereta yang kita guna. Kita rasa pakaian kita, kereta kita, rumah yang kita gunalah, benda yang kita guna, kan. Akhirnya akan menjadi buruk, rosak. Dan kemudian harta yang disedekahkan, yang dikumpulkan, yang dia tinggalkan, akan diberikan kepada orang yang ditinggalkan. Dan harta kita ni, yang kita rasa kita punya ni, kita mati, harta tu akan diberi kepada orang lain. Orang lain yang dapat, bukan kita dapat. Masa hidup kita ni, sedekah pun tak, bakhil. Kenapa bakhil? Kita kata, kita nak bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Kan? Kita pun kata apa? Kan? Nak suruh anak-anak kita
berada. Bismillah. Bila anak-anak kita dapat harta, dia enjoy habis. Kita mati. Apa harta daripada kita? Tak ada dah. Harta kat dia punya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada harta, kan, masa hidup ni, masa ni nak infak. Kalau dah mati, anak-anak kita guna harta tu jadi harta dia. Bukan harta kita dah. Tak ada dah harta kita. Jadi kata Rasulullah SAW, mana harta kamu? Mana yang kamu kata harta yang ada pada kamu? Makanan kamu habis dah. Pakaian dah husang. Harta lain yang tinggal tu, orang lain ambil. Yang disedekahkan, yang tinggalkan tu, orang lain ambil. Jadi hak orang bukan harta kamu. Kecuali yang sedekah jariah, yang wakaf, itu lain lah kan. Ini harta yang kita tinggalkan. Baik. Ya sebab itulah, di sinilah kita melihatkan bagaimana orang yang menjadi hamba kepada dunia, maka hamba kepada dunia itulah, dia akan mendapat sesuatu yang merosakkan kehidupan dia. Ya sebab itu dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, maka hendaklah kita merasakan bagaimana perlunya kita untuk meningkatkan lagi, mengenalkan diri kita lagi dengan Allah. Dan kita kena kenal dengan dunia. Dunia ni pun kita kena kenal. Perkara yang ada dalam hati kita yang menyebabkan amalan kita rosak. Kenapa amalan kita rosak? Nombor satu, kerana kita rasa kita baik, ujub. Kita terbalik, terbalik. Pertama sekali masa ujub. Kemudian lepas tu kita merasa tasannuh tadi, kita memperbaiki amal untuk nak tunjuk kat orang. Kita buat amal baik depan orang aja, bukan kerana Allah. Itu riak juga kan. Yang ketiga ialah riak. Bentuk riak juga tadi kan. Dan riak ni kenapa? Riak ni sebab kita nak ambil, kita buat sesuatu nak tunjuk kat orang. Ya sebab itulah nilaian kita kena betulkan sentiasa, kena perbaiki diri kita, dan kita kena mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenali Allah SWT dengan perasaan kita. Bukan hanya dengan kita kata ilmu kita. Dengan perasaan kita, kita mengenalkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah apabila kita benar-benar telah mengenali Allah dengan perasaan kita dan mengenali dunia juga dengan perasaan kita, timbul perasaan benci, timbul perasaan tak suka dengan dunia, hati kita tadi, maka ketika itulah kita akan terselamat. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak meminta kepada kita semua supaya insya-Allah mudah-mudahan kita nak kena rasa bahawa amalan-amalan yang kita cuba lakukan dan cuba buatkan, yang cuba kita bagi kepada tuan-tuan semua itu adalah merupakan perkara untuk membuang syirik. Nombor satu, kita nak buang syirik. Syirik tu bermula dengan ujub. Kita rasa diri kita baik. Kemudian selepas itu riak, kita nak menunjukkan orang. Tasannuh tu sebenarnya sebahagian daripada riak. Kemudian yang ketiga, kita merendahkan orang. Merendahkan orang ni maknanya apabila kita telah mula memikirkan kita ni lebih baik daripada orang. Ini adalah penyakit hari ni. Sebab tu hari ni tuan-tuan, macam mana orang Islam ni berpecah? Kenapa berpecah? Kenapa orang berpecah? Salah satu sebabnya selain daripada hati mereka yang rosak dengan iman tadi, ialah kerana mereka merasakan bahawa dia lebih baik daripada orang lain. Dia rasa lebih baik daripada orang lain. Aku ni seorang belajar kat universiti. Kamu ni belajar setakat sekolah-sekolah aja, pondok aja, kan. Aku ni seorang yang dah banyak pengalaman. Kamu ni tak ada pengalaman. Aku ni seorang yang banyak pengikut. Engkau tak ada pengikut. Macam-macam. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang. Ini ujub. Kan? Kemudian bila kita merendahkan orang, itu dah jadi sombong, takbur. Maka amalan yang ada di dalamnya tiga perkara tadi, maka dia akan merosakkan amalan kita walaupun kita beramal. Jadi sebab tu kita kena perbaiki. Okay, apakah amalan-amalan yang kita nak perbaiki ni tuan-tuan? Untuk meningkatkan cahaya. Sebagaimana yang saya sebut, saya ulang balik. Yang pertama sekali tuan-tuan rahmat Allah, kita melaksanakan semua yang wajib. Yang wajib kita buat semua. Kalau tak sempurna pun tak apa, buat apa yang boleh. Apa yang wajib? Banyak yang wajib tuan-tuan. Antaranya yang Allah fardukan seperti solat, puasa, rukun Islam, semua kita kena buat. Kalau tak boleh, tak mampu, haji contohnya tak mampu, tak apalah haji. Haji ni siapa yang berkemampuan kan. Tapi yang lain kita buat. Yang kedua, benda-benda yang haram kita tinggalkan. Sebab apa saya letak nombor 2? Sebenarnya nombor 1 benda haram tinggalkan, tapi nombor 2 kerana dia agak berat sikit. Tapi tak apa, kita kena buat. Maksudnya tinggalkan benda yang haram.
Apa benda yang haram tuan-tuan? Yang pertama sekali, benda-benda yang haram yang kita tak perasan ialah dosa yang kita lakukan secara terus-menerus. Dosa yang kita lakukan secara terus-menerus. Itu haram. Dosa ni dia haram. Walaupun dosa kecil, dosa besar. Jadi, dosa besar mungkin kita tak buat. Mungkin kita tak buat. Mungkin kita buat juga kan. Contoh dosa besar apa tuan-tuan? Contoh dosa besar mengumpat. Dosa besar juga bila kita mengumpat dan memfitnah. Fitnah pun besar juga. Kita ingat macam biasa je. Tak, tapi sebenarnya dosa. Dan tuan-tuan rahmat Allah, bermulakan dengan dosa yang kita rasa mungkin kecil. Dosa kecil. Tapi dosa tu kita buat berterusan. Setiap hari buat. Apa dosanya? Kita yang mengetahui, saya pun tak tahu. Kan? Kita tahu dosa kita. Jadi, kita tinggalkan. Dosa. Perkara yang kita buat selalu tu, itu dipanggil rawasib jahiliyah. Itu dipanggil karat-karat jahiliyah. Kita mungkin dah semayang, dah puasa, dah semua, tapi masih ada lagi karat-karat jahiliyah yang kita buat. Ini yang kena buang. Bila kita buang hak ni, kita meningkat. Kita buang yang ni, kita meningkat. Dalam tarbiyah kita meningkat. Jadi sebab tu nak tengok dosa-dosa kita. Ada tak dosa kita? Kalau ada dosa-dosa, kalau dosa besar kita tinggalkan. Dosa besar ni mungkin kita nampak lah, dosa kecil. Yang banyak menjatuhkan orang beriman, dosa kecil. Dosa kecil yang kita buat secara berterusan. Kita tengok balik satu-satu, kita tinggalkan satu-satu. Dan bila kita tinggalkan satu-satu, di situlah akan ada barakah. Tuan-tuan akan mula merasai cahaya. Mula merasa cahaya. Kita ni rasa ada sesuatu dalam diri kita. Perasaan lebih tenang, perasaan lebih hebat. Lebih hebat ni bukanlah kata kita rasa baik. Tak. Kita rasa lebih baik daripada sebelum ni. Sebelum ni kita rasa macam gini biasa. Rasa seronoknya lebih. Tenangnya lebih. Apabila kita meninggalkan dosa. Apabila kita meninggalkan dosa, kita akan rasa peningkatan kita tu. Kita rasa. Maka kita tinggalkan lagi dosa-dosa yang lain. Tinggalkan lagi, maka kita makin meningkat. Makin bercahaya. Cahaya akan bertambah. Cahaya. Yang menghalang kita dari mendapat cahaya, nurul Islam, iman dan nurul ihsan itu ialah dosa kita. Dosa zahir, dosa batin, dosa hati. Kemudian dosa tidak mahu mengenal Allah. Tidak mahu memperbaiki amalan hati. Itu dosa. Dosa-dosa yang lebih tinggi lagi, yang lebih kita kata untuk mendapatkan nurul ihsan. Jadi kita melihat dosa kita, kita tinggalkan. Macam mana nak memperkuatkan diri kita untuk meninggalkan dosa tadi? Maka di sinilah peranan zikrullah. Inilah peranan zikrullah. Apa zikir apa tuan-tuan? Mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan niat kita untuk supaya hati-hati kita ini kan Allah SWT bersihkan. Maknanya kita niat tu nak dekat Allah lah. Niat tu nak dapat redha Allah. Ya Allah, tajdidlah iman aku. Ya Allah, bersihkanlah hati aku. Itu niat kita. Dari sudut kita minta pada Allah tadi. Supaya bila Allah bersihkan tadi tu, bila Allah memberikan kepada kita kita kata kebersihan hati tadi, kita makin kenal Allah. Maka hati kita makin kuat nak mendapat redha Allah. Sebab kita nak kena buang benda halangan-halangan tadi. Jadi kita baca la, kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nombor satu, la ilaha illallah. Dia akan tajdid iman kita. Allah akan tajdidkan iman kita. Allah akan perbaiki iman kita. Allah akan perbaiki iman kita, hati kita, sehingga kita dapat rasa kekuatan tinggalkan dosa. Allah akan beri kekuatan. Kenapa tuan-tuan penting? Sebab Al-Masih Dajjal akan keluar dan menghancurkan kita. Sebelum kita berdepan dengan Al-Masih Dajjal, kita kena buang dosa kita perlahan-lahan ni. Kena buang. Kena buang satu. Sesiapa yang tidak beramal untuk membersihkan diri dia, dia tidak akan boleh beramal untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kita kotor, kita tak boleh mendekatkan diri dengan Allah. Jadi apabila kita tidak mendekatkan diri dengan Allah, macam mana kita nak meningkatkan amal kita? Tak boleh meningkat. Siapa yang tidak mempersiapkan amalan dia untuk meningkat, Dajjal datang, dia akan kalah. Tewas. Tewas tuan-tuan. Sebab tu kita kata, jangan pandang remeh dengan dosa kecil. Dosa kecil jangan pandang remeh. Apa dosa kecil, kita pun tahu benda tu dosa. Binatang pun tahu dosa, apalagi manusia. Baik.
Jadi dosa kecil kita tinggalkan dengan kita bertaubat. Kemudian kita tengok kenal pasti kita bertaubat, kita kuatkan dengan membaca zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita rasa lemah pun sama juga. Bila kita lemah, kita rasa mood kita tak kuat, hati kita jatuh, baca la ilaha illallah. Dia akan tajdid iman kita. Allah sebut melalui Rasulullah SAW, dia akan tajdid, dia akan memperbaharui iman kita. Kemudian yang kedua, selawat kepada Rasulullah SAW. Selawat kepada Rasulullah SAW. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Baca selawat. Apa-apa selawat yang kita tahu, baca. Tak apa, bacalah. Selawat baca. Selawat ni kena banyak, tuan. La ilaha illallah kena banyak, selawat pun kena banyak. Ini amalan-amalan mereka yang mahu mempercepatkan diri dia untuk membuang dosa. Allah akan bagi kekuatan. Jadi amalan ini kita buat kerana Allah. Kerana nak dekat Allah. Allah akan bagi kekuatan pada dia. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga, istighfar. Istighfar ni, apabila kita rasa diri kita ada masalah apa, istighfar. Bila kita ada rasa dosa, kita berdosa. Istighfar tak perlu sebanyak selawat dan la ilaha illallah. Tetapi istighfar ini akan membina kekuatan kita. Biiznillah, dengan izin Allah. Iaitu Allah lepaskan kesusahan-kesusahan kita. Allah tambah rezeki. Ini istighfar ni sebagai kita kata nak mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah akan mengangkat kesusahan kita. Istighfar. Apa maksud istighfar? Kita mohon ampun pada Allah dan kita minta Allah janganlah siksa kita dengan dosa kita tadi. Jadi maknanya menyesal, tinggalkan dosa. Menyesal, tinggalkan dosa. Istighfar. Jadi ada kalanya istighfar dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim dengan lidah. Ada kalanya istighfar dengan mata. Benda haram datang, pop kita tak tengok. Kita pandang lain. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata kita tunduk daripada haram. La ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah. Tapi istighfar ni, kita baca bersama penyesalan. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah. Kita baca tu dengan hati kita menyesal dosa kita. Dengan hati kita minta, ya Allah, jangan siksa aku lah, ya Allah. Jangan susahkan aku, ya Allah. Kita ada masalah keuangan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah. Janganlah aku, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, aku menyesal. Apa dosa-dosa yang ada. Kemudian kita minta kat ya Allah. Ya Allah, bebaskan aku daripada azab, bebaskan aku daripada kesusahan-kesusahan. Minta kat Allah dengan istighfar. Jadi, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan tanya berapa banyak, kalau boleh 1000 kali. Kalau tak boleh 1000 kali, buatlah berapa yang boleh. Sasarannya 1000. Kalau lebih pun bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah dah tak boleh, hati pula cakap. La ilaha illallah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikut apa sahaja kita nak. Selawat macam mana? Banyak yang Rasulullah ajar kita, ikutlah. Saya tak nak tetapkan lagi. Tapi yang sekarang ni istighfar dulu. Lepas-lepas ni mungkin kita akan tetapkan selawat mana nak baca. Mungkin sehari berapa kali. Sekarang ni baca dulu. Berapa kali, banyak-banyak. Dapat 1000, cantiklah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Itu pendek-pendek lah tu. Baca 1000 kali. Ada orang baca 5000 kali. Ikutlah berapa. 100 kali pun tak apa. 10 kali pun tak apa. Tapi kita mula amalkan secara berterusan. Yang ketiga, istighfar. Istighfar. Ini akan membina kekuatan hati supaya kita tidak ada riak, ada wujud dan sebagainya. Ini kita mula dah. Kalau orang yang dah mula. Sampai peringkat macam mana tuan-tuan? Sampai peringkat kita akan sampai merasai sesuatu. Sesuatu pertolongan Allah. Kita akan rasa sesuatu pertolongan. Dan bila Allah bagi pertolongan, mungkin ada di kalangan kita yang dah buat dah. Dah sampai 100,000, dah sampai banyak ribu. Mungkin ada di kalangan kita ni kan. Dah merasai sesuatu dah. Mungkin Allah dah bagi sesuatu dah. Bila sembahyang tu bergetar. Ada orang yang sembahyang dengan zikir
Zikir yang disebut tadi, bila dia solat, dia boleh khusyuk dia sampai bergetar dia punya. Kulit dia bergetar. Kulit dia menggigil kulit dia. Kulit dia menggigil. Maknanya khusyuknya dia tadi. Perasaan dia merasai keagungan Allah dan sebagainya, kasih sayang Allah dan sebagainya, kan? Dalam solat dia boleh rasa dengan zikir yang berterusan. Allah bagi dia satu karamah sehingga dia boleh melaksanakan benda yang susah dia boleh buat secara berterusan, istiqamah. Ini adalah zikrullah. Kemudian selepas itu tuan-tuan, yang pertama buat yang wajib, yang kedua tinggal haram, yang ketiga zikir. Zikir ni juga termasuk Al-Quran. Termasuk Al-Quran. Zikir termasuk Al-Quran ni pasal dia mungkin kita boleh jadualkan. Lepas sembahyang, sebelum tidur kita baca. Zikir pada setiap masa. Bila-bila masa boleh baca kan. Baik. Buat yang wajib, tinggal yang haram. Zikrullah. Kemudian wirid. Kemudian selepas itu termasuklah Quran. Yang keempat Quran. Yang kelima tuan-tuan, kita carilah orang-orang yang saleh, yang sahabat-sahabat yang saleh. Untuk sama-sama kita bersama dengan dia. Sahabat-sahabat yang saleh, yang bertakwa. Orang-orang yang saleh, sentiasa kita bersama-sama dengan dia atau sentiasa berinteraksi. Ataupun sentiasa kita sama-sama ingat memperingati orang yang saleh. Orang yang paling rapat dengan kita. Contohnya suami kita, isteri kita, keluarga kita. Kita jadikan orang-orang yang boleh menghidupkan suasana ingat memperingati. Ini kena ada ni. Yang kelima ni. Kenapa? Kerana yang ini akan membantu kita juga, insya-Allah. So, minta orang soleh ni doakan kita. Sahabat kita ni doakan kita. Minta doakan, minta doa. Nanti malam-malam doakan ya untuk saya, contoh. Dan kita pun doakan untuk dia. Jangan kita minta aja, kita pun doa untuk dia. Jadi orang yang soleh. Orang yang soleh-soleh ni. Jadi sekarang ni masalah kita ni, zaman-zaman Dajjal ni, dah mula PKP. PKP ni dah menghalang banyak benda. Kita nak pergi masjid tak boleh, dah dihalang. Kan? Nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Kan? Dihalang. Nak jumpa orang-orang pun susah nak jumpa dah. Jadi buatlah apa yang mampu. Tapi kita kena ada orang yang soleh ni untuk nak sama-sama dengan kita tolong. Sebab kita tak kuat seorang-seorang. Baik, ini adalah antara persiapan-persiapan awal. Untuk kita mempersiapkan diri kita berada dalam tarbiyah. Antara persiapan awal. Kemudian kita nak kena meningkatkan perkara ni sehinggalah sampai ke 2-3 tahun akan datang, zikir dah jadi darah daging kita. Malakah dipanggil, dah jadi darah daging kita. Istighfar jadi darah daging, la ilaha illallah jadi darah daging, selawat jadi darah daging, amalan wajib jadi darah daging, tinggalkan haram jadi darah daging. Jadi semua jadi darah daging kita. Kita kena buat ni daripada sekarang. Buat sehinggalah sekiranya Allah izin 3 tahun, 4 tahun daripada sekarang Dajjal keluar. Dan kita masih hidup lagi. Maka ketika itu amalan kita ini akan membantu kita. Amalan ini akan membantu kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Amalan yang memperkuatkan iman dan hati kita. Sebab tu dia bukan sekadar ilmu saja. Bukan sekadar ilmu saja, tapi kena beramal. Ini satu perkara yang perlu kita tahu dan faham tuan-tuan. Sebab kita berhadapan dengan kemuncak fitnah. InsyaAllah hari Sabtu malam saya akan bincang tajuk Big Reset. Tetapi tajuk Big Reset ni dalam kategori konteks kita. Dalam konteks umat Islam. Kita nak tengok bagaimana Big Reset ini menghancurkan kita. Tetapi sebenarnya bukan Big Reset daripada mula dulu. Tapi Big Reset ni benda yang akan berlaku yang mereka sebutlah kan. Tapi nak sebut benda ini adalah benda yang akan menghancurkan umat Islam. Ni perancangan mereka lah. Tapi umat Islam macam mana yang akan hancur? Ini kita akan bincang. Kan? Bagi mereka yang duduk dalam tarbiyah, yang sentiasa meningkatkan diri dia dengan amalannya, dengan iman dia, dengan amal dia, insya-Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong. Itu janji Allah. Allah akan menolong Taifah Mansurah. Kelompok yang menang tu Allah akan tolong. Siapa kelompok menang? Kelompok menang, kelompok yang hidup bersama tarbiyah. Hidup bersama pembaikan diri, islah. Inilah yang saya sebut tadi ni antara amalan-amalan awal. Perkara awal. Yang kita kena jadikan dia malakah. Malakah ni apa? Darah daging kita. Zikir ni, la ilaha illallah ni bukan lagi benda yang sekali-sekali buat. Tak, dia akan jadi darah daging kita.
selawat jadi darah daging kita. Sehingga setiap amalan-amalan yang saya sebut tadi, nanti ada tambahan lagi yang lain, ada lagi tuan-tuan, tambahan amalan lain, ada amalan lain ni. Benda tu kena berperingkat-peringkat. Yang saya sebut ni benda yang paling basic-basic ni. Bila kita dah buat dah amalan-amalan itu, insya-Allah, maka kita akan berhadapan dengan fitnah Al-Masih Dajjal dengan kekuatan. Kekuatan yang Allah berikan kepada mereka yang memproses iman dan amal dia. Jadi kita kena tengok apa yang saya buat ni, sama-sama kita cuba laksanakan. Ini untuk kita siapkan diri kita berhadapan dengan tribulasi. And insya-Allah tuan-tuan tak lama dah kita akan menang. Jangan fikir susah, fikir menang. Kan? Kalau kita berlari, kita sedang berlari kan, lomba lari 100 meter. Berlomba lari 100 meter. Kalau kita pergi fikir kita penat kita lari tu, penatlah, memang tak sampai. Tak sampai 100 meter kita dah berhenti dah. Tapi kalau kita lari tengok finishing line. Tempat tamat tu. Line tu, garisan penamat tu, kita lari kita tengok garisan penamat tu. Lari, penat, tapi lari sampai. Silap-silap menang nombor 1. Sebab kita ada persiapan hati, persiapan amal, kita menang. Tuan-tuan, kita menang bersama dengan Isa alaihissalam. Kita menang bersama dengan Rasul Isa alaihissalam. Kita menang bersama dengan Al-Mahdi. Silap-silap kita menang tuan-tuan. Sebab apa? Kita bersedia. Kalau kita tak bersedia, kan, tak sampai. Silap-silap Allah ambil nyawa kita dulu. Alhamdulillah lah kalau Allah ambil nyawa dekat dan husnul khatimah tak apa. Kan? Tuan-tuan hormati Allah, sebab tu kita kena beramal insya-Allah. Jangan kita letih, lemah. Kita kena tengok finishing line. Finishing line apa? Garisan penamat, orang yang beriman menang orang beriman ni. Itu finishing line dia. Tapi nak dapat menang mesti ada persiapan. Mesti ada persediaan, latihan. InsyaAllah kita akan memperdalamkan lagi latihan-latihan itu dari masa ke masa insyaAllah. Esok malam, bukan malam ni. Malam ni ada meeting lain, ada satu perjumpaan lain. Saya tak boleh nak buat malam ni. Saya nak buat malam ni. Ataupun hari Khamis semalam tapi tak boleh buat. Hari Sabtu malam insyaAllah. Besok malam. Kita akan buat satu tajuk. Saya dah post pun di wall. Berkenaan dengan Big Reset dan berkenaan dengan macam mana perancangan mereka memusnahkan umat Islam. Kita akan bincang Big Reset dalam konteks kita lah, dalam konteks umat. Termasuklah jamaah-jamaah Islam yang akan dimusnahkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk nak memberikan tajuk itu dan mudah-mudahan dapat bekalan kepada kita untuk faham bagaimana kita nak bertindak. Perjumpaan kita hari Ahad terpaksa kita tangguh, tak boleh perjumpaan dah tak bertangguh sebab PKP. Tak boleh, Allah tak izin. So kita akan buat kemungkinan besar saya akan buat Zoom. Discussion Zoom. So minta maaf, Google Meet, Google Meet. So siapa yang berminat nanti beritahulah. Jadi kita akan letakkan link tu and cek link tu nanti boleh kita buat satu perjumpaan Google Meet. Maknanya dalam perjumpaan Google Meet tu kita boleh bercakaplah, berinteraksi. InsyaAllah hari Ahad kita akan buat perjumpaan Google Meet insyaAllah bagi mereka yang berminat dan boleh so kita akan buat sama-sama. InsyaAllah. Itulah sikit sebanyak pada hari ini. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh lebih daripada biasa. Kalau selalu kita buat 100, hari ini buat 1000. Selalu buat 1000, buat 1001, 1100. Ikutlah. Jadi kita perbanyakkan selawat. Dan kemudian kalau boleh sedekahlah, infak fi sabilillah. Tuan-tuan, infak fi sabilillah ni adalah merupakan perkara yang penting di akhir zaman. Terutamanya bila kita rasa kita ada masalah-masalah, kita ada apa sebagainya kan. Kita minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku. Maka kita buatlah amalan membantu agama Allah, infak fi sabilillah. Bila kita infak fi sabilillah, membantu agama Allah ini, perjalanan kita kata perjuangan ni, maka mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan doa-doa kita, permintaan kita supaya kita ni dapat bantuan, supaya kita ni dimudahkan. Dan mudah-mudahan bila kita tolong agama Allah, Allah SWT mempercepatkan bantuan daripada kita. Mudah-mudahan gitulah. Itu hajat kita, bukan niat kita. Kita buat tu kerana Allah. Kita buat tu kerana Allah. Tapi doa kita minta, ya Allah tolonglah aku ya Allah, nanti tu kan. Kita minta pada Allah. Jadi antara yang disunatkan hari Jumaat ialah kita bersedekah.
Hari Jumaat ni banyakkan bersedekah. Rasulullah SAW akan bersedekah hari Jumaat lebih daripada hari biasa. Sebab inilah penghulu segala hari. Kita banyakkan selawat, banyakkan bersedekah, dan kemudian kita banyakkan berdoa. Mudah-mudahan waktu-waktu doa tu waktu yang mustajab doa, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasik Allahumma rabitataha wa limuttaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhfu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan haynan lainan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal qina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhafa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.